Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran serta pengurusan Masjid Al-Akram. Tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah serta mengundang keberkatan Allah di dalam kehidupan kita, redha-Nya, keampunannya, rahmatnya, sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam jagaan Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam satu ayat surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-43. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, ketika mana Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ini, Allah menceritakan kepada kita di dalam ayat tersebut cerita keadaan manusia yang bagaimana dia nanti apabila bertemu dengan buku catatan amalan dia. Kita hidup di dunia ni, buku catatan amalan kita dibuka kali pertama. Setelah kita meninggal dunia, buku tersebut ditutup serapat-rapatnya dan akan dibuka semula ketika mana di alam mahsyar untuk dibentangkan di hadapan Allah. Maka keadaan manusia demi keadaan yang kita akan tengok nanti, iaitu manusia yang banyak sekali menyesal ketika mana dibukakan buku catatan amalan dia tersebut. Sebab itu baginda Nabi SAW diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut daripada Siti Aisyah, an Aisyah qalat, lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Sadaqallahul azim. Ketika mana turunnya ayat ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini digelar sebagai Aisyah radhiyallahu anha ataupun digelar juga kepada namanya an Aisyah as-Siddiqah. Aisyah itu digelar sebagai Siddiqah. Pak dia nama Abu Bakar. Abu Bakar apa? Abu Bakar As-Siddiq. Anak dia Aisyah As-Siddiqah. Begitu. Aisyah kata, ketika mana Allah SWT menurunkan satu ayat Al-Quran daripada surah Asy-Syu'ara, iaitu ayat yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang hampir, supaya mereka ini dibebaskan diri mereka daripada terkena api neraka Allah ketika mana di akhirat kelak. Bila turun ayat tersebut, baginda Nabi SAW dia panggil habis orang-orang yang berdekatan dengan dia. Orang yang pertama dia panggil Safiyah binti Abdul Muttalib.
mak menakan dia. Orang yang kedua dia panggil Fatimah binta Muhammadin, dia panggil anak perempuan dia. Bahkan dia panggil semua habis keturunan Bani Muttalib, dia panggil dan dipanggil oleh Bani Muttalib, dia panggil habis semua keturunan Bani Muttalib ni, panggil habis. Bila Nabi SAW panggil semua, Nabi bagi tahu, Nabi bagi jaminan kepada mereka. Nabi kata, kamu semua ni kalau nak minta kepada aku, Nabi kata saluni mali, Nabi kata saluni mali syai'an, kalau kamu minta kepada aku sesuatu benda yang ada pada diri aku, yang benda itu merupakan benda dunia, aku akan bagi kepada kamu dengan sebaik-baik pemberian, dan aku tidak akan tinggal sedikit pun kepada aku. Tetapi ketika mana kamu berada di alam barzah, kamu berada di alam mahsyar nanti, ketika itu kamu nak minta pertolongan daripada aku tidak akan dapat menolong kamu melainkan setelah kamu memperakui aku ini sebagai pesuruh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kamu memperakui dua benda ni, aku boleh selamatkan kamu. Tetapi kalau kamu tak boleh menyelamatkan diri kamu dengan sebab kamu tak beriman kepada Allah dan Rasulullah, aku tidak akan boleh membantu kamu dengan apa jua sekalipun. Cuba tuan-tuan tengok Nabi SAW bila dia turun ayat Al-Quran kepada dia, dia tak delay untuk nak menyampaikan. Dia cepat-cepat bagi tahu kepada adik-beradik dia, dia cepat-cepat sampaikan perintah Allah tu. Itu tugas Nabi SAW. Begitu sekali keadaannya. Kita yang datang majlis-majlis ilmu ni, kita disuruh sampaikan apa yang kita tahu di dalam majlis ilmu yang kita pelajari. Baginda Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah. Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat yang kamu tahu, sampaikan kepada orang. Cuba tengok keadaan Nabi SAW bila turun ayat tersebut. Nabi terus cari Fatimah, Nabi terus cari Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan Nabi cari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Nabi cari habis semua. Nabi cerita tentang apa yang sepatutnya mereka bebaskan diri mereka daripada terkena azab di alam mahsyar nanti. Balik pada ayat yang kita baca di awal permulaan tadi, cerita keadaan manusia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala apabila datangkan balik segala buku catatan amalan kita, maka kita akan terbeliak tengok segala catatan yang tertulis di dalam buku catatan amalan kita. Ayat tu juga disokong daripada surah Al-Isra pada ayat 13 dan 14. Dalam ayat surah Al-Isra ayat 13 dan 14, Allah SWT menyebut wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dua ayat ni rentetan daripada surah Al-Kahfi tadi, cerita in detail keadaan manusia ketika mana dibentangkan buku catatan amalannya. So tuan-tuan, tajuk pada malam ni cerita berkenaan dengan peringatan Rasulullah kepada umat dia. Itu tajuk malam ni tuan-tuan. So tuan-tuan bolehlah cerita kat isteri, balik lagi cerita kat isteri. Hari ni tajuk kemah, sedap tajuk. Ustaz tu cerita apa? Tak tahu, memang bagus tajuk tu. Tajuk dia ingat, lain-lain isi tak ingat. Jadi dalam keadaan kita nak menceritakan tajuk ni sepatutnya lebih kurang 2 jam cerita dia. Tajuk ni 2 jam cerita dia, tapi kita ikut masa yang sesuai, masa yang ada ni kita gunakan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Dalam keadaan kita menceritakan tajuk ni, bila Allah Subhanahu wa taala sebut manusia apabila dia dibukakan segala buku catatan amalan dia, lalu dia tengok wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, dia kata. Lalu berkata manusia yang tengok buku catatan amalan tersebut, dia kata apa? Yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, celaka sungguh kami hari ini. Nampak perkataan mula-mula dia keluar daripada mulut dia apa? Celaka sungguh aku ni.
Sebab apa hang jadi celaka? Sebab amalan hang sekecil-kecil kejahatan ditulis, sebesar-besar kejahatan pun ditulis. Allah itu wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah sebut di hujung ayat tersebut, Allah declare, Allah kata, aku tidak sesekali zalim kepada manusia, mana-mana manusia sekalipun. Kalau hang buat baik, aku bagi kebaikan. Kalau hang buat jahat, aku tulis kejahatan, aku azab hang. Aku tulis sebagai manusia yang buat kejahatan. Tetapi kalau hang buat baik sekecil zarah sekalipun, aku tetap tulis kata hang adalah orang yang baik. Maknanya Allah adil seadil-adilnya ketika mana di hari perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila manusia itu tengok, dia tengok amalan sekecil ditulis, amalan besar ditulis. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 13-14. Allah kata, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Allah kata kami akan kalungkan buku catatan amalan dia tersebut di tengkuk dia, di leher dia. Bila gantung di leher dia ni, lalu dia akan tengok, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dia boleh baca buku dia tersebut, dia boleh tengok selakan helaian yang tertera di dalam buku catatan amalan dia tersebut. Bila dia dapat tengok, lalu Allah perintahkan kepada dia, Allah kata, iqra kitabak, bacalah buku catatan amalan kamu tersebut. Baca, cerita balik kat kami. Lalu di sini ada dua situasi manusia apabila manusia yang diberikan buku catatan amalan dia. Yang pertama, manusia yang mendapat buku catatan amalan dia dengan tangan kanan dia. Dia dapat daripada tangan kanan dia. Manusia yang pertama-tama kali dapat buku catatan dengan tangan kanan iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia orang pertama. Orang pertama di kalangan siapa ustaz? Di kalangan seluruh manusia di dunia ni. Dia orang pertama dapat buku catatan dengan tangan kanan. Bila dia dapat ni tuan-tuan, situasi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dapat buku catatan amalan tersebut dengan tangan kanan, muka dia jadi berseri-seri, bercahaya seumpama bagai keadaan matahari yang menyinari dunia ni. Cerah muka dia. Lalu Allah kalungkan satu mahkota di atas kepala dia. Dan Allah SWT memberikan pakaian yang mewah, yang hebat, yang mulia kepada dia. Lalu Allah kata kepada dia, kamu pergi khabarkan kepada kawan-kawan kamu bahwasanya orang yang seperti engkau yang beridentitikan orang soleh yang sebegini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah kekal abadi. Cerita di dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qutubi. Saya ambil kisah ni. Diceritakan keadaan manusia yang apabila dia melihat catatan amalan bukunya yang tertera di dalam bukunya tersebut, lalu dia tengok bagi orang yang soleh. Cuba tengok orang yang soleh. Orang yang soleh dia akan dapat dengan tangan kanan bukunya tersebut, lalu dia baca. Bila dia baca, dia buka-buka helaian tersebut, dia baca di hadapan Allah setelah Allah suruh kepada dia. Bila dia baca, pertama-tama kali dia baca dalam keadaan nada yang begitu sedih dan mukanya yang begitu malu di hadapan Allah dan khalayak ramai yang menyaksikan keadaan dia tersebut. Sebab pertama-tama kali dia buka buku tersebut, ada tertulis kejahatan dia di awal permulaan buku dia. Selak demi helaian semua kejahatan. Dia baca ni sampai dia malu Allah di hadapan Allah. Bila dia malu Allah di hadapan Allah, tiba-tiba masuk di dalam helaian yang seterusnya, tengok-tengok ada tertera di dalam buku tersebut, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu di atas kejahatan kamu, maka kamu sudah diterima taubat kamu oleh Allah. Waktu tu muka dia berseri-seri balik. Tuan-tuan nampak tak keadaan manusia ni? Kadang-kadang muka dia masam, kadang-kadang muka dia dalam keadaan takut, kadang-kadang dalam keadaan muka dia cuak di hadapan Allah. Tiba-tiba main satu bahagian cerita tentang kebaikan, muka dia berseri-seri, seronok, gembira di hadapan Allah dan khalayak ramai yang menyaksikan perbuatan dia tersebut. Bila jadi macam tu, sampailah di penghujung buku dia tersebut,
lalu ditulis dalam buku tersebut, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu, maka kamu sudah pun diampun, lalu kamu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Waktu itu kamu meninggal sempat menyebut kalimah Allah, la ilaha illallah, maka Allah akan hilangkan segala kesusahan dan kesengsaraan kamu selama-lamanya ke atas kamu. Lalu Allah SWT tulis pula, bagi tahu, lalu bila dia tutup buku catatan tersebut, lalu malaikat malaikat kata, wahai manusia sekalian, wahai makhluk-makhluk Allah sekalian, aku nak bagi tahu kepada kamu, manusia ni, nama dia dan bin ayah dia adalah orang yang soleh, akan kekal bersama-sama dengan para syuhada dan para al-anbiya di dalam syurga Allah, dan akan hilang selama-lamanya kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hilang. Lalu bila hilang kesengsaraan dia, Allah khabarkan kepada dia, kamu pergi jumpa dengan orang-orang adik-beradik kamu, kenalan-kenalan kamu, ibu ayah kamu pergi cari ibu ayah kamu, khabarkan berita gembira kepada mereka, yang orang yang beridentitikan seperti kamu akan berjaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok dia. Tuan-tuan tahu, bila orang ni turun, dia keluar daripada situasi tersebut dalam keadaan dia diberikan mahkota yang hebat, pakaian yang hebat, dia nak pergi cari adik-beradik dia, orang yang menyaksikan kenikmatan yang dinikmatinya ketika itu, semua berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolonglah bagi nikmat sama macam kawan aku ni, tolonglah bagi nikmat sama macam sahabat aku ni, aku nak macam dia. Semua pakat minta macam tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala umum khalayak ramai, Allah kata, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Sebab tu tuan-tuan, ada satu ayat Quran, Tuhan kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Apa kata apa? Allah panggil manusia-manusia, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya orang yang hati baik, orang yang berakhlak mulia, orang yang bertakwa. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Mardiyah, yang Allah itu redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di bersama-sama dengan hamba-hamba aku, dan masuklah ke dalam syurga aku. Allah gelar orang yang macam tu. Ini satu penghormatan Allah kepada kita sekalian. Kalau sekiranya kita orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun jenis manusia yang kedua, yang apabila dia menerima buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, bila dia dapat dengan tangan kirinya, lalu Allah kata, baca buku kau tu sebut. Bila dia baca, permulaan buku catatan amalan dia itu ada tertera di dalamnya amalan-amalan yang soleh. Seronok dia, sebab amalan soleh mula-mula sekali, page mula-mula sekali bila buka buku tersebut, seolah-olah dia bangga, kata dia ni akan menjadi ahli syurga Allah. Tetapi tak habis lagi, bila sampai di pertengahannya, rupa-rupanya dia adalah manusia yang banyak dosa kepada Allah, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran yang dilakukan dalam kehidupannya. Maka Allah jadikan kematiannya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di akhir hayatnya dia tidak sempat menyebut kalimah Allah, bahkan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mati dia dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata, malaikat umum, malaikat kata, wahai makhluk-makhluk sekalian, ketahuilah, ini manusia dan bin sekalian adalah manusia yang akan kekal dalam kesengsaraan. Waktu tu tuan-tuan, rugi dah tuan-tuan. Waktu tu tak ada apa dah, kita nak minta kepada Allah nak balik ke dunia, tak bagi dah. Waktu tu kita teringat nak sedekah, tak boleh dah. Waktu tu kita tak ingat langsung amalan-amalan kita di dunia ni, kita tak ingat langsung tuan-tuan. Waktu dalam keadaan kita dibangkitkan di hadapan Allah, satu benda habuk pun kita tak ingat apa yang kita buat di dunia dulu. Kita duduk dalam Masjid Al-Akram pada malam ni pun tuan-tuan, tak ingat dah. Allah sebut dalam Al-Quran, ahsahullahu fanasuh, kami akan ingatkan mereka kembali di atas apa yang mereka lupa sewaktu hidup di dunia dulu. Ingatkan balik, cerita balik daripada mula-mula keluar daripada perut mak dia sampailah dia meninggal dunia. Allah cerita habis kepada dia.
Bila Allah cerita habis kepada dia, maka dia tahu kehidupan dia itu adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya di dunia dulu. Waktu tu tuan-tuan baru menyesal habis. Kita sekarang ni, kita hidup di dunia ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi panjang umur, Allah bagi masa kepada kita, Allah bagi kudrat, kekuatan kepada kita. Manfaatkan betul-betul tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah kata, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pandang-pandanglah apa yang kamu nak bawa pada esok hari. Esok hari itu bila? Setelah mati. Nak bawa apa tuan-tuan? Nak bawa kereta? Tak boleh. Nak bawa apa? Nak bawa amalan-amalan soleh, ya? Baca dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah kata harta dan anak pinak kamu itu hanyalah perhiasan semata-mata. Yang kekal apa? Wal baqiyah. Wal baqiyah ni maksudnya yang kekal abadi. Wal baqiyatu amalan soleh. Yang kekal ni pada tuan-tuan, amalan soleh. Amalan soleh itu apa ustaz? Amalan soleh itu apa yang kita kerjakan, segala-galanya kebaikan semata-mata kerana Allah. Itu amal soleh. Macam mana kita nak tahu kita buat sesuatu amalan tersebut ustaz? Kata itu amal soleh. Semuanya bersandarkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah dia amal soleh. Kalau niat kerana makhluk, kalau niat kerana pak mertua, kalau niat kerana mak mertua duk tengok, kalau niat kerana isteri duk pandang, kalau niat kerana anak duk pandang, tak jadi apa habuk pun amalan tersebut, bahkan tidak dinilai langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebab itu Nabi SAW cukup-cukup memberi ingat kepada kaum-kaum dia supaya berbuat persiapan untuk di akhirat sana, supaya tidak terkena azab di sana. Cuba tengok baginda Nabi SAW, dia pernah ingatkan kepada pak saudara dia. Pak saudara dia nama apa? Abi Talib. Abi Talib tak mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati, tak ucap. Sedangkan Nabi duduk berada sebelah dia, Nabi duduk berada di hampir-hampir saat kematian dia, Nabi duduk tunggu dia, Nabi suruh dia ucap, Nabi suruh dia ucap, Nabi suruh dia ucap, dia tak ucap. Meninggal dia dalam keadaan kafir, meninggal dia dalam keadaan tidak beragama Islam. Menangis Nabi SAW, meramu air mata. Faham meramu? Meramu tu bahasa orang utara. Meramu tu menangis sungguh-sungguh. Meramu keluar air mata ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab pak menakan dia tak sebut kalimah thayyibah. Sebab pak menakan dia tak sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab begitu tuan-tuan Nabi menangis. Tu pun Nabi tak boleh bagi hidayah kepada dia. Lalu Allah turun satu ayat Al-Quran menegur Nabi SAW. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah kata kepada Rasulullah yang duk kalut sangat pak menakan dia ni suruh masuk Islam, Nabi Allah kata kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tak boleh sesekali untuk nak memberi hidayah kepada manusia wahai Rasulullah, walaupun manusia yang kau cintai, walaupun manusia yang kau sayangi, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada dia, sebab kerja hidayah adalah kerja aku, kata Allah. Kita yang boleh duduk main masjid, boleh duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah punya kerja. Allah punya kerja. Allah tengok dia ni jenis orang payah nak duduk dalam majlis ilmu. Allah kata apa? Duduk lah. Hari ni duduk Ustaz, Allah kata. Hari lain tak apa, boleh lari. Boleh tuan-tuan. Jadi maknanya kita yang boleh duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, sebab Allah pilih kita. Allah pilih. Sebab apa Allah pilih kita Ustaz? Sebab Allah pilih kita, cuba tuan-tuan tengok. Sebab apa Allah pilih kita? Allah sebut dalam Al-Quran, "May yuridillahu bihi khairan
Dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sekiranya manusia itu kalau diinginkan Allah akan kebaikan, maka Allah akan cerdikkan dia tentang benda-benda agama. So tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni benda agama. Sebab itu Allah sayang tuan-tuan, Allah nak bagi kebaikan kepada tuan-tuan, Allah bagi kebaikan kepada makcik, kepada anak makcik yang hadir sekali dalam majlis ilmu pada malam ni. Tanda Allah berikan kebaikan kita, Allah bagi ilmu agama pada kita. Tuan-tuan, mutaakhir ni, zaman lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi cari, tuan-tuan pergi tengok budak-budak zaman lah ni tuan-tuan, ramai manusia yang tidak ada agama mutaakhir ni. Apa maksud tidak ada agama, Ustaz? Maksudnya dia buat sesuatu itu tidak berlandaskan agama punya tuntutan. Dia mengaji sekolah agama tetapi tidak ada agama pada diri dia. Dia mengaji sekolah menengah biasa tetapi dia ada agama dalam diri dia. Ini orang baik. Orang yang mengaji tempat-tempat yang ada agama tetapi agama itu tidak dapat menyerap masuk dalam hati dia, dia bukan orang yang beragama walaupun dia mengaji sekolah agama. Tuan-tuan faham maksud macam tu? Maksudnya apa? Tak semestinya orang mengaji di Al-Azhar itu ada agama dalam diri dia. Tak semestinya orang mengaji di universiti-universiti Islam ada agama dalam diri dia. Dan tak semestinya orang yang mengaji sekolah menengah biasa, mengaji di UK, mengaji di London, tidak ada agama dalam diri dia. Boleh jadi dia lebih kuat agama daripada orang yang mengaji sekolah agama. Sebab tu tuan-tuan, benda agama ni kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa? Minta Allah redha kepada kita terhadap agamanya. Macam mana doa Ustaz? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu doa tu. Ingat, teringat. Teringat nanti boleh review sebalik. Tengok siaran ulangan. Insya-Allah. Malam ni ada dua siaran langsung tuan-tuan. Ada daripada masjid, ada daripada online majlis ilmu tuan-tuan. Masya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Ingatan Nabi itu banyak disebut di dalam Al-Quran. Antaranya apa? Nabi selalu risau akan umat dia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dibacakan satu ayat Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini bukan kaleng-kaleng punya orang, pakcik. Dia orang manusia yang hebat baca Al-Quran sehingga dia adalah qari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi SAW kata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepada aku. Ibnu Mas'ud kata, pasal apa pula aku nak baca? Kau lah baca, kau kan Rasulullah, Quran itu kan turun kepada kau. Rasulullah kata, baca je lah, orang suruh. Itu saya punya bahasa. Lalu Ibnu Mas'ud membaca, dia baca daripada awal Fatihah, masuk Baqarah, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa. Ada satu ayat di dalam surah An-Nisa. Ayat itu berbunyi ketika mana dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi suruh, Nabi kata hasbuk, Nabi kata diam, dan ketika itu Nabi menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa maksudnya? Maksudnya, bagaimanalah keadaan umat-umat aku ketika mereka dibangkitkan kelak. Ketika itu aku menjadi saksi kepada mereka. Tuan-tuan tahu ayat tu? Bila Allah sebut ayat begitu, Nabi risau sungguh kepada umat dia. Kerisauan baginda Nabi SAW ni, Nabi cukup risau sehingga Allah SWT pesan kepada Rasulullah, jadikan umat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, umat yang paling terbaik. Kita ni tuan-tuan, selagi mana kita boleh buat 3 kerja ni, kita akan kekal di atas nama umat yang paling terbaik di dunia. Kekal buat apa Ustaz? Kekal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita akan kekal di atas status umat yang paling terbaik. Kalau 3 benda ni kita gagal, kita tidak boleh kita kata kita adalah umat yang paling terbaik terhadap diri kita.
Sebaliknya, kekalkanlah 3 benda ini. Kita ajak manusia buat kebaikan, kita ajak manusia tinggal kemungkaran, kita ajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi lalu di satu perkuburan, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada satu kelebihan dia. Bila dia lalu ni, dia tahu siapa di dalam. Dia boleh kenal siapa dia di dalam dan apa berlaku di alam kubur tersebut. Bila Nabi sampai, Nabi bagi tahu kepada sahabat dia, aku sedang mendengar sahabat kita sedang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Nabi, sebab apa dia diseksa wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diseksa disebabkan dengan kesan najisnya yang tidak bersih pada pakaiannya. Oh begitu. Jalan satu tempat lagi, Nabi duduk tengah landing di atas padang pasir ni, tuan-tuan. Nabi dengar ada orang yang sedang dibacakan Al-Quran daripada kuburnya. Ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapakah gerangan itu wahai Rasulullah? Nabi kata, yang aku dengar adalah manusia itu di dalam kuburnya sedang membaca surah Al-Mulk di dalam kuburnya. Sebab apa dia baca? Sebab dia melazimi kehidupannya di dunia dulu, dia selalu membaca surah Al-Mulk. Maka surah Al-Mulk itu menjadi pembela kepada dia di alam barzah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Macam tuan-tuan rajin baca surah Al-Mulk, setiap malam baca, insya-Allah. Tahniah. Surah Al-Mulk ni kena baca di masjid, jangan baca di rumah. Di rumah tak dibaca. Terutama di atas katil, haram dibaca. Saya cakap haram. Sebab apa haram? Kalau dibaca di atas katil, haram tak habis-habis. Tak habis-habis baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hilang terus, tak habis. Sebab apa? Baca di atas katil. So kena baca di rumah, kena baca di masjid dan kena baca di tempat-tempat yang baik. Baca di atas katil takkan habis-habis. Tak habis. Kata Nabi SAW, aku bangga kepada umat-umat aku yang di dalam dadanya ada surah Al-Mulk yang dihafaznya. Tuan-tuan. Jadi maknanya, manusia mana yang nak menjadi kebanggaan Nabi SAW, tolong hafaz surah Al-Mulk. Boleh hafaz surah Al-Mulk, insyaAllah. Satu hari satu ayat, boleh. Satu ayat je, bukan banyak pun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara hafal, tuan-tuan, sekali buka mata, sekali pejam mata. Sekali buka mata, sekali pejam mata. Buat selama 40 kali. InsyaAllah. Ingat sampai bila-bila. Ustaz tak boleh ingat dah, Ustaz. Dah tua, Ustaz. Kerah. Macam mana, Ustaz? Nak kata apa? Kalau kerah juga, makan zabib. Makan kurma ataupun makan kismis, tuan. Makan kismis 7 biji. Baca ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin. Lepas tu telan kismis tersebut, insya-Allah kembali balik ingatan dia. Baca ya muhaimin. Kan tak baca, aman insya-Allah. Jadi maknanya, cari persiapan kita untuk menjadi kemudahan dan menjadikan diri kita ini selamat di akhirat kelak. Kita nak selamat siapa? Nabi SAW, dia selamatkan adik-beradik dia, dia selamatkan keluarga dia dengan ucapan dan dengan teguran dia kepada sahabat-sahabat dia dan seluruh adik-beradik dia. Kita pun kena selamat juga. Quran suruh kita. Quran kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Quran kata, selamatkan diri kamu, selamatkan ahli keluarga kamu daripada terkena api neraka. So kita nak selamat macam mana? Selamat yang paling selamat sekali dengan Al-Quran. Selamatkan ahli keluarga kita dengan Al-Quran. Itu yang paling selamat. Selamat yang kedua dengan selawat kepada Nabi SAW dengan sebanyak-banyaknya. Selawat. Selamat keluarga kita dengan majlis ilmu. Selamatkan dia. Selamatkan keluarga kita dengan sedekah. Selamatkan keluarga kita dengan ibadah korban. Tuan-tuan, ibadah korban termasuk tu, ibadah korban. Orang yang masuk ibadah korban dipuji oleh Allah dalam surah Al-Hajj sebanyak 4 kali.
Ini keistimewaan orang yang masuk ibadah korban. Ibadah korban ni dipuji oleh Allah. Ayat pertama puji, fa innaha min taqwal qulub. Allah pasakkan hatinya menjadi manusia yang bertakwa. Satu. Yang kedua Allah sebut wabasyiril mukhbitin. Sampaikan berita gembira kami kepada hamba-hamba kami yang reti tunduk kepada kami. Siapa yang tunduk tu? Orang yang masuk ibadah korban. Yang ketiga Allah sebut la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dia menjadi manusia yang bersyukur di atas ibadah korban yang disertainya. Yang keempat Allah sebut wabasyiril muhsinin. Sampaikan berita gembira kami kepada orang yang baik di atas ketaatan yang menyertai ibadah korban. 4 Allah puji, tuan. Manalah tahu mungkin ini tahun yang terakhir kita masuk ibadah korban. Kan cantik tu buku catatan amalan kita. Selak. Oh, dia masuk buku catatan, dia masuk ibadah korban 2 bahagian tahun ni. Masya Allah. Rupa-rupanya tahun yang terakhir dia menyertai ibadah korban di dunia ni. Kita nak tahu. Siapa tahu dia nak meninggal bila? Ada orang tahu? Tak tahu. Nabi Allah Ibrahim AS pernah didatangi malaikat Israel. Lalu malaikat Israel jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim kenal dia. Nabi Allah Ibrahim kata, kau datang nak ziarah ataupun kau datang nak cabut nyawa aku? Jawab Israel, aku datang nak ziarah je. Ziarah tak apa. Lalu dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, kalau betul kau nak ziarah aku, cuba kau tunjuk wajah engkau ketika mana engkau mendatangi orang-orang yang soleh untuk nak menarik nyawanya daripada jasadnya. Lalu ditunjuk. Lalu Nabi Allah Ibrahim tengok. Nabi Allah Ibrahim kata, kalaulah manusia pandang wajah kau yang macam ni, niscaya bahagia mereka. Sekarang ni tunjuk wajah kau ketika mana engkau mendatangi manusia-manusia yang mujrim, manusia yang berdosa. Tunjuk. Bila ditunjuk, ternyata Nabi Allah Ibrahim AS pensan serta-merta, tuan. Pensan. Nak tengok sangat, kan? Macam. Sebab itu tuan-tuan, di dunia ni perbanyakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Okey. Sebab itu tuan-tuan, di dalam Al-Quran cerita ramai manusia yang menyesal sebab tak beramal soleh. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mu'minun juzuk yang ke-18. Allah kata, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan kata-kata manusia yang menyesal di hadapan Allah. Lalu Allah kata, ada manusia yang mengadu kepada Allah, suruh kembalikan balik ke dunia. Dia kata, wahai Allah, ya Tuhanku, tolong kembalikan aku ke dunia boleh? Sebab apa kau nak pergi ke dunia balik? Sebab aku nak beramal soleh balik. Yang dulunya aku tinggal, yang dulunya aku lupa, yang dulunya aku buat tak tahu, yang dulunya aku tak endah langsung nak beramal soleh kepada engkau. So, boleh tak kembalikan aku ke dunia balik? Aku nak beramal soleh. Jawab Allah, kalla, tak diizinkan dah. Bila tak diizinkan, apa nasib kita? Nasib kita seperti mana apa yang kita bernasib sedemikian. Tuan-tuan, cerita buku catatan amalan tadi tuan-tuan bermaksud kitaran umur kita, yang apa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita itu, bagaimana hidup kita, begitulah yang tertera di dalam buku catatan amalan kita. Sebab itu sekali kita taubat, Allah delete buang segala dosa kita. Sekali kita taubat kepada Allah, Allah ampunkan semua dosa kita. Sekali kita bertaubat, Allah ampun dosa kita. Selagi kita beristighfar, Allah ampun dosa kita. So malam ni saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan 4 perkara yang kalau kita buat, Allah ampun dosa kita. Tak perlu tadah tangan, tak perlu istighfar. Apa dia? Sepanjang masa kita ada wuduk, kita akan diampun dosa kita, bahkan diangkat darjat kita. Disebut hadis Nabi, bukan tu. Apa nama hadis dia? Al-maqsul wudu fil makarih, iaitu senantiasa berwuduk walaupun dalam keadaan sukar sekalipun. Tuan-tuan.
Jadi maknanya senantiasa berwuduk walaupun sukar. Wuduk ni kena ada selalu. Sepanjang kita ada wuduk, sepanjang itulah Allah ampun dosa kita. Hebat. Sentiasa ada wuduk. Batal wuduk, ambil balik. Macam boleh, tapi susah. Tambah hari Sabtu Ahad nak pergi kenduri kahwin dengan isteri, susah. Naik kereta sekali, pesan kat bini, yang jangan sentuh air. Air ada wuduk. Air pun tak sentuh air. Air pun tak sentuh you lah. Naik kereta, pakai seat belt. Pap. Kan air kata jangan sentuh. Kan gaduh tak? Sebab itu di dalam kehidupan kita, biar susah sekalipun, ambillah wuduk. Al-wuduk fil makarih, senantiasa ada wuduk walaupun dalam keadaan sukar sekalipun. Yang kedua, berulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sepanjang kita berulang alik pergi ke rumah Allah, satu langkah yang kita langkah untuk ke masjid, Allah ampun dosa kita dan Allah angkat darjat kita. Itu penting. Selalu main masjid. Alhamdulillah malam ni ramai orang datang masjid. Tahniah pada tuan-tuan. Berulang alik pergi ke masjid itu menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah SWT. Itu. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Tu hebat tu. Malam ni ada makan? Tak ada. Makan sendiri. Sendirian berhad. Tinggallah bihun mayat belakang tu. Satu bungkus. Orang keluar semua ambil sebungkus. Dapat pahala. Sepanjang orang makan tersebut, ampun dosa kita, angkat darjat kita. Kan hebat tu. Ni tuan-tuan, saya dapat lah. Saya dapat. Siapa yang beri makan ni, Allah ampun dosa dia. Allah letakkan dia sebagai ahli syurga, kekal abadi dalam syurga Allah. Terima kasih. Ikan bakar, dia kata ikan bakar yang paling hebat di Keramat. Ikan bakar mana? Kok dia sendiri bakar. Yang keempat, iaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Selalu baca Quran. Jadi maknanya sepanjang kita baca Quran, Allah ampun dosa kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada empat benda ni, dia akan senantiasa ampun dosanya, bahkan di dalam redha Allah selalu kehidupannya. Begitu indahnya. InsyaAllah ya. Boleh ingat. InsyaAllah. Senyap semua. Senyap. Khusyuk wal tawadhu. Masya Allah. Hebat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, empat perkara itu buat sungguh-sungguh. Adapun istighfar, Allah ampun dosa kita. Adapun taubat, Allah ampun dosa kita. Adapun solat malam, Allah ampun dosa kita. Adapun sedekah, Allah ampun dosa kita. Banyak benda yang boleh Allah ampun dosa kita. Supaya buku catatan kita itu menjadi cantik. Cantik tuan-tuan. Bila kita dibahaskan di hadapan Allah, dibentangkan di hadapan Allah, cantik buku amalan kita. Tengok-tengok daripada awal sampai habis, baca kebaikan, ada taubat. Kebaikan, ada dosa, ada taubat. Kebaikan, ada dosa, taubat pula. Kebaikan. Jadi maknanya, kalau dipenuhi dengan taubat, kan cantik. Taubat ni bila ustaz nak taubat ni ustaz? Quran jawab. Quran kata, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Cuba tuan-tuan dengar ayat tu. Ayat tu kata, apabila kamu melakukan satu dosa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu, ataupun melakukan kezaliman ke atas diri kamu, cepat-cepat ingat Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah dan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar dan taubat. Jangan tangguh. Tangguhlah, tak apa, tunggu raya puasa nanti kot taubat. Tunggu pergi Mekah kot baru taubat. Tak apa, tunggu umrah nanti habis haji ni buat umrah, lepas tu nak taubat. Lah ni boleh buat lagi. Tuan-tuan. Kalau sempat, kalau tak sempat macam. Sebab itu tuan-tuan, baginda Nabi SAW setiap malam dia sampai bengkak-bengkak kakinya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab lambang syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lambang syukur itu mesti dipulangkan dengan pengibadatan dan amalan-amalan soleh kepada Allah, supaya apa yang kita buat di dunia ni menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya. Sehinggalah kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah jika diizinkan Allah, insya-Allah.
Sehinggalah Allah izinkan kita untuk menyebut kalimah Allah di penghujungnya, penutup kehidupan kita di dunia ni, insya-Allah. Sehingga Allah SWT mempermudahkan urusan kita di alam pengkebumian kita dengan izin Allah. Sehingga Allah SWT memuliakan kita di alam barzah, sehingga dijadikan kubur kita satu taman daripada taman-taman syurga, dan dibangkitkan di alam mahsyar bersama-sama dengan para al-anbiya wa salihin wa syuhada dan sebagainya. Itu yang impian kita tu dah. Kita yang tak sampai ke tahap macam tu sebab apa? Sebab kita banyak ikut nafsu kita. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, jom kita tinggalkan ikutan nafsu kita, supaya jangan ikut dia. Nafsu ni apa ustaz? Nafsu ni tak suka majlis ilmu, dia tak suka. Dia tak suka lengah-lengah, dia tak suka mengantuk-mengantuk, dia tak suka sakit kaki, dia tak suka. Dia kalau boleh nak baring terus lah. Dia kalau boleh duduk di rumah tengok TV sambil makan, sambil mengunyah, sambil minum air. Cantik lah macam tu. Dia suka macam tu. Bunyi azan dia dah mula gelisah. Dia kata tak payah pergi kot, semalam dah dengar kuliah banyak dah. Duduk lah. Kita pun nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Bini pula kata, bang tak pergi masjid lah. Tu duduk fikir ni nak pergi ke tak pergi. Tak payah pergi kot, semalam dah pergi dah banyak dah. Kuliah pun banyak dah, khutbah Jumaat lagi banyak dah tu. Tak payah. Habis kalah. Nafsu kata well done, nafsu kata. Cuba tengok bagi orang yang berjaya melawan nafsunya, Allah puji di dalam surah An-Nazi'at. Allah puji dalam surah apa? An-Nazi'at. Allah kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah kata, adapun hamba-hamba kami yang takut kepada Tuhannya lalu ditolak segala kemahuan nafsunya, maka jannatul ma'wa itu akan dimilikinya. Habis ya? Quran dah cakap macam tu dah. Dia punya perjalanan hidup manusia. So kita ikut Al-Quran, insya-Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Boleh ibu-ibu ayah sekalian? Cukuplah tu malam ni, cukup lah. Dah faham dah tu, ramai yang dah faham, alhamdulillah. Faham ada dua, faham tidur, faham hanggu. InsyaAllah faham semua ya. Saya doakan semua jemaah Masjid Al-Akram ni diberkati oleh Allah kehidupannya, dimuliakan kehidupannya, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keberkatan, dipelihara oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan mendapat redha-Nya hingga ke syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada seluruh jemaah Masjid Al-Akram ini, agar dibukakan pintu-pintu keberkatan dalam kehidupan kami, wahai Allah, agar diberikan kasih sayang-Mu yang berterusan, agar dianugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami rezeki dan kekayaan di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang mengundang keberkatan, kemuliaan, kasih sayang-Mu serta kejayaan buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah,
Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.